Assalamualaikum dan selamat pagi. Luangkan masa cuti anda bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya Ismail Adnan. Dan saya Syafiqah Izzat. Selamat menyambut Tepusam kepada anda yang menyambutnya hari ini. Kalau kita boleh lihat di kawasan Batu Cave, Ismail, 2-3 hari ini dah pun berlaku kesesakan sebenarnya. Jadi kepada anda yang tidak menyambutnya, jangan menambah lagi kepada kesesakan itu. Terdapat beberapa jalan yang telah pun ditutup. Kalau kita boleh lihat sedikit perinciannya, Ismail. Antara jalan-jalan yang ditutup, ini termasuklah di simpang 3 Jalan Bunga Raya menghala Batu Caves, lampu isyarat jalan stesen Selain Suso dari arah Bulatan Batu Cave, Jalan Lingkaran Tengah MR2 menghala ke Kuil. Okey, ini dinyatakan oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han. 7 jalan ditutup mengikut keadaan semasa. 1,600 anggota polis akan disusun atur dan juga digerak bagi mengawal keselamatan di sekitar Batu Cave sepanjang perayaan berlangsung. Jadi kalau kita boleh tengok berita seterusnya, ini pula Agong Zahir penghargaan kepada Perdana Menteri, Jemaah Menteri, bekas Perdana Menteri dan juga Menteri. Jadi yang di-Pertua Agong Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga bekas-bekas menteri yang lain sepanjang tempoh 5 tahun baginda memegang tampuk pemerintahan sejak 31 Januari 2019. Okey, pada 30 Januari 2024 ini, Al-Sultan Abdullah akan menamatkan tempoh perkhidmatan selama 5 tahun selaku Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ke-16, manakala akan disusuli pula dengan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ke-17 dalam istiadat keberangkatan tiba yang akan berlangsung pada 31 Januari 2024. Sedih pula saya, Ismail. Itulah. Kena buat mini love. Ya, untuk kali terakhir. Kali terakhir kita bersama dengan pemerintahan Al-Sultan Abdullah selaku Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ke-16. Banyak kenangan bersama dengan Al-Sultan Abdullah selaku Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ke-16. Baik, itu berkenaan penghargaan kepada Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan juga bekas Perdana Menteri. Seterusnya, Syafiqah. Ini pula yang telah pun diumumkan semalam berkaitan dengan OPR, di mana kadar dasar semalaman masih kekal 3.0%. Jadi kalau kita boleh lihat, ini satu berita yang agak baiklah juga sebenarnya, sebab ianya masih lagi mengekalkan 3%. Itu berkaitan dengan OPR. Tapi ada satu lagi berita yang dikongsikan semalam, iaitu berkaitan dengan median upah bulanan sektor formal meningkat 5.5%. Di bilangan pekerja sektor formal meningkat 1.3% kepada 6.68 juta orang pada suku ketiga 2023 berbanding tempoh sama pada tahun sebelumnya. Jadi ini berdasarkan laporan statistik upah pekerja sektor formal terkini. Median upah bulanan sektor formal meningkat 5.5% tahun ke tahun kepada 2,600 pada tempoh dikaji. Mengikut aktiviti ekonomi, ia mencatatkan pertumbuhan positif merentasi semua sektor pada suku ketiga 2023 dan median upah bulanan tertinggi pada September 2023 berjumlah RM5,200 dari sektor formal pula RM2,000 bagi tempoh berkenaan 34.6% pekerja. Okey, ini perkongsian berkenaan tentang median upah bagi sektor pekerjaan di Malaysia. Seterusnya, Jeng. Wow. Debaran kian terasa. Apa jangkaan anda? Wow, ini kita PM tepi jangkaan kita. Ini ialah kalau kita lihat kepada ranking Korea Selatan ni berada di kedudukan 23 dunia ini. Tapi apa pun kita harapkan Harimau Malaya lakukan yang terbaik. Ini soal maruah, Ismail. Jadi sebelum pulang ke tanah air menamatkan saingan di dalam kumpulan E itu, kita harapkan agar adalah satu cahaya untuk Harimau Malaya. Tapi kita tengok sedikitlah rekod pertemuan di antara Malaysia dan juga South Korea. Jadi sebanyak 45 perlawanan, sebenarnya 45 kali kita bertemu sejak 1953. Kita pernah menang 7 kali, seri 9 dan juga tewas 29 kali. Jadi kalau ikut ratio tu mungkin agak mendebarkan, tetapi apa jua boleh berlaku dengan semangat kebangsaan. InsyaAllah pasukan Harimau Malaya akan boleh membuktikan sesuatu, khususnya untuk kita sekurang-kurangnya menjaringkan gol pada perlawanan untuk memastikan agar penerusan dan juga untuk penerusan bagi skuad Harimau Malaya pada musim dan juga pada kejohanan yang seterusnya. Akan disiarkan secara langsung di RTM Sukan dan juga TVOK pada pukul 7.30 malam ini. Jadi di mana saja anda berada mungkin boleh sarungkan jersey Harimau Malaya malam ini untuk sama-sama kita memberikan sokongan kepada mereka. Kita semuanya tak sabar sebenarnya nak tengok siapakah barisan kesebelasan utama yang akan diturunkan malam ini, sebab kabarnya mungkin nervous juga nak tengok ni. sebab kabarnya ada perubahan dari segi kesebelasan utama dan juga ada perubahan dari segi taktikal. Jadi macam mana pun kita in Kim Panggun we trust. Okey,
apapun jua yang berlaku dalam sukan dan juga bola sepak, kita sentiasa menyokong pasukan Harimau Malaya. Ini dia yang kita kongsikan tadi. Okey, seterusnya hujan lebat berterusan di Terengganu, Kelantan sehingga hari ini. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat di 9 lokaliti di Kelantan sehingga esok dan juga di Terengganu. Antaranya Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Jadi ini merupakan amaran hujan lebat yang berterusan dan sedikit kita ingin kongsikan berkenaan dengan kes Bella ini. Seorang penghantar surat dihadapkan di Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan membunuh ibu tunggal Mila Syarmila Samsusa atau dikenali sebagai Bella tahun lepas, di mana tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Rasida A. Rahman. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Kes ini menjadi perhatian seluruh rakyat Malaysia dan juga kita yang pada ketika ini kita hanya boleh mendoakan yang terbaik untuk ahli keluarga Allahyarham yang terkorban dan juga menjadi mangsa dalam situasi dan juga tragedi tersebut. Okey, sedikit. Hari ini kita akan berbicara mengenai Sarah ataupun sumbangan asas rahmah itu. Itu semuanya berkaitan dengan inisiatif atau bantuan secara bersasar. Jadi bila kita bercakap mengenai bantuan ataupun subsidi secara bersasar ini, jangan lupa untuk mendaftarkan diri anda dalam sistem padu, kerana jumlah individu yang telah berjaya mengemas kini di sistem padu setakat 23 Januari 2024 11.59 malam ialah sebanyak 1,613,454. Okey, kita ingin melengkapkan sehingga lebih daripada 30 juta data pengundi berdaftar ataupun pendaftar bagi pengkalan data utama ini untuk memastikan agar urusan-urusan akan dapat dilaksanakan khususnya kepada subsidi bersasar. Jadi kita harapkan agar anda segera mendaftarkan di www.padu.gov.my. Kita kongsikan perkongsian utama berita-berita tempatan di sini untuk permulaannya. Selamat Pagi Malaysia. Kita dah berehat seketika. Ya, jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami berdua pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya.